Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Okay, thank you for joining my PDPR again. Today is Wednesday, 11 August 2021. We are still in Unit 10, Be Aware, Check Care. And today we are going to focus on reading skills. So you can take out your textbook and open to page 96. The first activity is we are going to read an article. Okay, you can refer your textbook page 96. Okay, to read the article. The article is in a magazine and the title of the article is Road Safety Campaign. Okay, I will read the text. I want you to listen, and at the same time you also can read together. Okay, Road Safety Campaign. Safe Malaysia team will conduct a week-long road safety campaign to promote safe driving and riding habits. The objective of this campaign is to raise awareness among Malaysian motorists to drive and ride safely on roads. The campaign will be held nationwide during school holidays and festive seasons. Participating companies will distribute flyers at the toll plazas to promote road safety tips like buckle up, seat belts, save lives, and helmet on, headlights on. The Save Malaysia team will work together with Himda Motor Senyam Berhad to give out mini hampers consisting of chocolate bars, light snacks, mineral water, and a safety kit to motorists at main toll plazas throughout the country. Motorists who fill up fuel at designated petrol stations from 20 to 24 December will also get a free vehicle check. The Road Safety Department will provide a demonstrations on safety tips. Motorists are encouraged to drop in and learn the importance of wearing seat belts, safety helmets, and adhering to the speed limits. For cyclists, they will be provided with tips on the proper use of hand signals, wearing helmets, and safety gear. Free reflective clothing will be given to the first 100 attendees. Okay, I hope that you can listen to my reading attentively. And one of the tasks for this week is I want you to record your reading. You can choose any paragraph that you want to read. Okay, this article have 3 paragraphs, so you can choose any articles for you to read and record your reading and send to my Telegram or my WhatsApp. Okay, that is the first task. Record your reading. So, what can we understand from the article? Okay, this is an article tentang kempen keselamatan jalan raya. Okay, Save Malaysia team will conduct a week-long road safety campaign. Kempen ni selama seminggu to promote safe driving and riding habits. Tujuannya apa? Untuk mempromosikan pemanduan selamat dan juga habit memandu. Okay, kelakuan memandu yang selamat. Okay, the objective of this campaign ni objektifnya adalah to raise awareness among Malaysian motorists, untuk meningkatkan kesedaran di kalangan pemandu-pemandu Malaysia to drive and ride safely on roads, untuk memandu dan menunggang dengan selamat di atas jalan raya. The campaign will be held nationwide. Okay, kempennya akan dijalankan seluruh negara during school holidays and festive season. Jadi kempen ni berjalan 2 kali sepanjang school holidays, cuti sekolah and festive season, dan juga musim perayaan. Kenapa dia buat 2 waktu ni?
Sebab pada waktu inilah kebanyakan rakyat Malaysia akan keluar memandu di jalan raya untuk pergi bercuti pada cuti sekolah dan cuti perayaan. Participating companies, syarikat-syarikat yang terlibat will distribute flyers at the toll plazas. Mereka akan mengedarkan flyers. Flyers ni macam lembaran maklumat at the toll plazas, dekat plaza-plaza tol, to promote road safety tip, untuk mempromosikan tip-tip keselamatan jalan raya seperti buckle up, seat belt, save lives, and helmet on, headlights on. Dia fokus pada dua. Yang pertama seat belt, tali pinggang keledar. Yang kedua ialah helmet. The Save Malaysia team will work together with Himda Motor Sdn Bhd. Penganjur akan bekerjasama dengan Himda Motor Sdn Bhd to give out mini hampers. Mereka akan mengedarkan hamper mini yang mengandungi chocolate bars, light snack, makanan ringan, mineral water, air mineral and safety kit dan peralatan keselamatan to motorist. Dia akan bagi dekat siapa? Dekat pemenunggang motor. Admin to plazas, dekat mana-mana plaza tol utama seluruh Malaysia, throughout the country. Motorists who fill up fuel, mana-mana penunggang motosikal yang mengisi minyak at designated petrol station, di mana-mana petrol pump terpilih, from 20 to 24 Disember, bermula 20 hingga 24 Disember, will also get a free vehicle check, akan dapat pemeriksaan kenderaan percuma. The Road Safety Department will provide a demonstration of safety tips. Jabatan Keselamatan Jalan Raya akan menganjurkan demonstrasi tentang tip-tip keselamatan. Motorists are encouraged to drop in. Jadi kat sini dia fokus pada motoris, penunggang motosikal digalakkan to drop in untuk datang and learn the importance of wearing seat belts. Motoris ni sebenarnya bukan sahaja motosikal, penunggang motosikal, tetapi juga pemandu kereta, untuk mengetahui kepentingan memakai seat belts, topi keledar keselamatan, and adhering to the speed limits. Ceramah berkenaan dengan kelajuan, had kelajuan. For cyclists, they will be provided with tips on the proper use of hand signals. Untuk penunggang. Tadi motoris tu sebenarnya pemandu kereta, cyclist ni penunggang motosikal lah. They will be provided with tips on the proper use of hand signals, macam mana nak menggunakan isyarat tangan, wearing helmets, pemakaian topi keledar, and safety gear, dan juga pemakaian kelengkapan keselamatan. Free reflective clothing, baju reflect cahaya ni, will be given to the first 100 attendees, pada 100 orang yang pertama hadir. Class, now let's look the exercise that you need to do. You need to fill in the blanks. You need to fill in the blanks using the information given in the article. You need to write the location, the time of the year, what is the objective of the campaign, what are the safety tips that they are going to give, what can the motorists get when they join the campaign, and also the durations. This is the example of the answer for the previous exercise that I want you to do. So the second task that you need to do is to fill in the blanks. I want you to send the task through the Padlet. Through the Padlet. Gunakan medium Padlet yang awak dah gunakan sebelum ni untuk hantar tugasan tu. Let's look at the answer location. Di mana kempen keselamatan ni akan jalankan? From the text we can see that the campaign will be held nationwide. Dia akan dijalankan di seluruh
negara. Time of the year. Tadi cikgu ada terangkan kempen ni berjalan 2 kali setahun, iaitu during school holidays, semasa cuti sekolah, dan juga festive season, semasa cuti perayaan. Okay, the next one is objective. The objective of the road safety campaign is to raise awareness among Malaysian motorists and also to drive and ride safely on roads. Okay, all the answers you can get, you can find the answers in the article. Okay, all the answers you can find the answers in the articles. Okay, there are 2 safety tips. The first one is buckle up, seatbelt save lives, and the next one is helmet on, headlights on. Okay, the next one, content of mini hamper. What are the content of mini hamper that they can get? They can get the chocolate bars, light snacks, mineral water, and also a safety kit. Okay, how long the campaign will be held? A week. Okay, selama seminggu. Okay, the next one. Okay, the task that you need to do is to answer the comprehension question. Okay, let's discuss. Why do you think the campaign is held during the school holidays and festive season? Pada pendapat awak, kenapa kempen ni dijalankan pada waktu cuti sekolah dan cuti perayaan sahaja? Tadi cikgu ada terangkan kan, pada waktu inilah rakyat Malaysia keluar untuk memandu di jalan raya secara berjemaah. Kenapa? Mereka nak pergi bercuti ataupun balik kampung. So, you can write the answers there. I think, okay, sebab dia soalannya mula dengan why do you think, jadi jawapan awak mestilah bermula dengan I think. I think the campaign, okay, nampak ni dia ambil you ni ganti dengan I think the campaign is held. Tak nampak kan? Okay. You ni gantikan dengan I think the campaign is held. Nampak ni. I think the campaign is held during the school holidays and festive seasons because. Kenapa kena gunakan because? Sebab soalannya ialah why. Why mestilah ada because. Okay, because kenapa? Those are the time many people return to their village. Masa itulah ramai rakyat Malaysia balik ke kampung. Okay, this is one of the example of the answer that you can write for these questions. Okay, the next one. List 3 things mentioned in the above that can prevent accidents on roads. Okay, bila dia minta list, awak tak payah mulakan dengan ayat. Awak terus tulis jawapan dia. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Apa yang awak nak kena tulis ialah 3 things, 3 benda yang dinyatakan in the above dalam artikel tu that can prevent accident on road, yang boleh mengelakkan kemalangan jalan raya. Okay, cuba tengok balik artikel tu apa yang awak dapat daripada artikel tu untuk jawab soalan ni. Okay, let's look the example of the answers. Okay, number 1, motorists must drive and ride safely on roads. Ni contoh jawapan dia. Number 2, motorists adhere to the speed limits. Okay, pengguna jalan raya hendaklah mematuhi kelajuan, had kelajuan yang ditetapkan. Okay, number 3, cyclists should use proper hand signals, wearing helmets and safety gears. Okay, dengan motosikal hendaklah menggunakan isyarat tangan, memakai helmet, okay, topi keselamatan dan juga kelengkapan keselamatan untuk mengelakkan aksiden di jalan raya. Okay, dapat tak jawapan dia ni? Okay, next. How does wearing reflective clothing help a cyclist? Ini yang cikgu cakap tadi. Reflective clothing ni dia akan bagi dekat 100 peserta yang terawal. Bila pakai ni waktu malam, okay, kalau kena cahaya dia akan bersinar. Why? How? Bagaimana dengan memakai reflective clothing ni dapat membantu penunggang motosikal? Okay, kalau fikir logik, bila kita memandu waktu malam,
Okey. Kalau orang tu penunggang motosikal, biasa yang pakainya penunggang motosikal. Yang naik kereta dia tak pakai. Yang pakainya orang yang bawa motosikal. Bila dia pakai, kalau kena cahaya, kita suluh daripada belakang, kita akan nampak pantulan cahaya ni. Maknanya kita tahulah ada penunggang motosikal kat situ. Jadi dengan cara tu dia dapat selamatkan penunggang motosikal. Okay, kita tengok contoh jawapan dia. Okay, wearing reflective clothing helps a cyclist, membantu penunggang motosikal to be seen easily by other motorists, especially at night. Okay, membantu penunggang motosikal untuk dilihat dengan lebih senang oleh siapa? Oleh penunggang pengguna jalan raya yang lain, terutamanya pada waktu malam. Okay. Okay, next activity, please refer to page 97. Okay, what have been given here is a reading text. Safety rules and regulations must be strictly adhered to when you are in the living skills workshop to prevent injuries or accidents. Okay. Okay, look at general safety. Okay, apa langkah-langkah keselamatan am? Okay, inform the teacher immediately if an accident or injury occurs. Okay, kalau awak berada dekat mana ni? Living Skills Workshop, bengkel kemahiran hidup. Okay, bila awak berada di dalam bengkel kemahiran hidup, ini dia punya safety rules and regulation. Okay, peraturan-peraturan keselamatan yang awak kena patuhi to prevent injuries or accident, untuk mengelakkan kemalangan dan juga kecederaan. Okey, apa dia? Yang pertama, inform the teacher immediately. Bagi tahu guru dengan segera if an accident or injury occurs. Sekiranya kemalangan atau kecederaan berlaku. Cepat-cepat beritahu cikgu. Ensure the workshop has sufficient lighting and good ventilation. Okey, pastikan bengkel kemahiran hidup anda mempunyai pencahayaan yang betul dan juga ruang pengudaraan yang bagus. Okey, contoh bengkel kemahiran hidup kat sekolah kita jangan terlalu gelap, jangan terlalu suram, dan mestilah ada ruang pengudaraan yang bagus. Okay, number 3. Seek permission before using any equipment. Awak mesti meminta kebenaran daripada guru sekiranya anda hendak menggunakan peralatan yang ada. Nak gunakan tukul besi. Cikgu, saya nak gunakan tukul besi lah. Cikgu tanya, nak gunakan untuk apa? Saya nak ketuk kepala kawan saya. Jadi cikgu tak bagilah kan. Sebab tu penting untuk minta izin. Jangan awak ambil senyap-senyap, lepas tu awak ketuk paku, terketuk jari sendiri. Salah siapa? Salah sendiri. Okay, the last one. Clean any oil spill on the floor immediately. Okay, sekiranya ada berlaku tumpahan minyak dekat atas lantai, mestilah dibersihkan dengan segera untuk elakkan kemalangan. Okay, kalau dibuatnya kawan awak tengah berjalan, terpijak tumpahan minyak tu, tergelincir, boleh jatuh. Okay, tu keselamatan am. Sekarang kita tengok keselamatan persendirian. Read and understand the steps and procedures before starting an activity. Okay, apa yang awak perlu kena buat ialah diri awak kena baca dan fahamkan langkah-langkah keselamatan dan juga prosedur-prosedur yang awak perlu patuhi sebelum memulakan aktiviti. Contohnya awak nak menggunakan gergaji. Kenalah baca dulu cara-cara penggunaan gergaji dengan betul untuk elakkan kemalangan. Okay, use aprons, glove and mask during all activities. Okay, perasan tak bila masuk bengkel kemahiran hidup, awak dikehendaki untuk memakai apron, pakai sarung tangan dan juga topeng pelindung muka semasa melakukan aktiviti. Sebab apa? Ialah untuk mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Okay, the last one, wash hands with soap and water after practical activities. Okay, basuh tangan dengan air dan juga sabun selepas membuat aktiviti praktikal. Okay, contohnya awak ada bancuh cat, contohnya kan, bancuh cat. Kenalah basuh tangan. Awak ada
sapu minyak dekat atas papan, kenalah basuh tangan, okey, dengan gunakan air dan juga sabun. Okey, keselamatan kendiri, kita tengok pula keselamatan peralatan. Use equipment and materials with caution. Gunakan peralatan, okey, dengan berhati-hati. Store equipment safely after use. Dah guna, simpan. Okey, dah guna, simpan. Contohnya awak gunakan gergaji, awak sepah, kawan awak terpijak, habis putus kaki. Store hazardous and flammable materials in the appropriate place. Okey, mana-mana penggunaan barang-barang yang mudah terbakar ataupun cepat musnah, okey, mestilah disimpan di tempat yang selamat. Contohnya penggunaan tina, penggunaan apa lagi? Minyak tanah ke kan. Awak mestilah simpan semula di tempat yang betul. Okay, next task is to state whether true or false, whether the sentence given here are true or false. Okay. Okay, number 1, get consent before using any tools. Betul tak? Dapatkan persetujuan daripada guru sebelum menggunakan mana-mana peralatan. Mesti minta izin dulu kan daripada cikgu. Betul ke tak? Okey, betul. Betul, tulislah true. Okey. Do not put away equipment after each use. Okey, jangan sepahkan barang-barang selepas guna. Betul ke tak? Betul, true. True lah jawapan dia. Inform your friend immediately if an injury happens. Bagi tahu dengan kawan dengan segera sekiranya kemalangan berlaku. Betul, true or false? Okey, yang ini false sebab awak bukannya kena bagi tahu dengan kawan, kena bagi tahu dengan guru. Kadang-kadang sikap awak ni bila ada je kecederaan ke kemalangan berlaku, awak tak nak bagi tahu dengan cikgu. Alasannya takut kena marah dengan cikgu. Awak cuma bagi tahu kawan, lepas tu masing-masing kata jangan bagi tahu cikgu, senyap-senyap je, ni rahsia antara kita. Salah tindakan awak tu salah. Jadi nombor 3 ni jawapannya ialah false. Hands must be washed with water after practical activities. Kena basuh tangan tak? Kena kena basuh tangan selepas melakukan aktiviti. Okay, number 5. Aprons, gloves and masks are only used in certain activities. Okay, awak cuma perlu pakai apron, pakai sarung tangan dan juga topeng penutup muka bila membuat aktiviti yang tertentu sahaja. Betul ke salah? False. Sebab awak kena pakai semua peralatan ni setiap kali awak berada di dalam makmal komputer pula, di dalam bengkel kemahiran hidup. Okay, the last one. The workshop should have adequate lighting and good ventilation. Bengkel mestilah mempunyai pencahayaan yang cukup dan juga ruang pengudaraan yang bagus. Betul ke salah? Betul lah kan. Semuanya ada dalam teks yang cikgu dah tunjukkan tadi. Okay, ini sama macam tadi. So class, it's time for you to complete the exercise in the link given. Okay, how many tasks that you need to do? Ingat lagi tak? How many tasks? Okay, the first one is to record your reading, any paragraph in the articles. Okay, ada tiga paragraph dalam articles tu. You can choose any paragraph that you want to read and record your reading. Send to me. Okay, kenapa kena buat ni? Sebab hari ni kita belajar tentang reading skills. So you need to read. Cikgu nak dengar bacaan awak. Okay. Number 2 apa tadi Number 2 isi tempat kosong. Fill in the blanks. Okay, fill in the blanks. Yang ni buat dekat Padlet. Nanti cikgu akan bagi link dia. Awak tinggal tulis je kat dalam tu. Okay, maklumat-maklumat yang diperlukan. Okay, and number 3, state whether the sentences true or false. Okay, nyatakan ayat yang diberikan tu true ataupun false. Yang ini pun nanti buat dalam Padlet yang cikgu akan share link dia nanti. Okay, boleh? Okay, thank you class for your time. Okay, for better understanding, always refer your textbook. Okay, awak
sentiasa refer dalam textbook awak. Sebab semua bahan yang cikgu bagi ni ada dalam textbook. Any questions you can ask your teacher. Okay. Sebab ada masalah tanya cikgu. Cikgu tak ada masalah. Okay. Boleh tanya cikgu. Alright. Okay. Thank you everyone and see you again. I will see you again next week. Sebab besok tak ada kelas. Besok bahasa Inggeris cikgu ada dengan tahun 2 sahaja. So I will see you next week for the next class. Okay, maybe next week we will going to focus on writing, ataupun kalau tak writing mungkin we are going to focus on grammar. Okay, don't forget to do the task, don't forget to take care of yourself, jaga diri sendiri, jaga diri masing-masing.